Saya menyatakan Mahdi teringat pemain Kelantan dahulu Marzuki Yusof, ketua pasukan Terengganu. Kita tidak tahu jika Canturu dapat melepasi Marzuki tadi, mungkin satu lagi peluang untuk menjadikan gol. Sekali lagi ulantan bagaimana gerak yang dilakukan Nur Syahrul melepaskan diri dari kawalan, tapi tendangan liritnya diselamatkan oleh penjaga gol Sarbini Alawi. Coba untuk pasukan Kelantan. Terus kabar Sarbini. Canturu. Jatuh mana Maman. Bergerak sekarang ini pasukan Terengganu. Terus kepada Asyari, di depannya Daud Su. Asyari ke tengah, tiada siapa pemain, ada berada di ujung sana. Hadi ke tengah semula, dapat dikawal oleh Nur Syahrul. Terus kepada Nurul Azmarwaya, terpaksa dikejar oleh Hemi Ramli. Percaya diberikan kepada Pia. Pia hantar kepada Canturu. 5 pemain pertahanan Terengganu sudah berada di bawah. Canturu cuba melepaskan sepakan, terhalang jika oleh Syafiq. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu mengatur serang balas. Sekali lagi dirampas. Nordin hantar lagi ke depan dan terus kepada Khairul Fahmi penjaga gol. Sobra menyatakan sesuatu, perlu menukar pemain saya rasa, ya, dari isyarat yang ditunjukkannya. Dia kejar otot. Dia meminta diberikan rawatan tadi. Mungkin krem. Ya. Dan saya rasa Terengganu perlu menukar, memasukkan pemain penyerang yang baru, yang lebih bertenaga untuk memecah ataupun membantu mereka. Ada pertandingan Hafiz Sabri Wahab. Isyarat yang diberikan oleh Subramaniam bahawa beliau tidak dapat meneruskan permainan, yang mana beliau ingin ditukarkan. Itulah isyarat yang dikatakannya. Saya rasa mungkin sekarang ini Kelantan siap sedia untuk memasukkan pemain pertahanan di bahagian tengah. Apakah yang menjadi pilihan ialah 17 Rizal Fahmi Rosid, antara gelisah Irfan Bakti. Sayang sekali bagi Sarbini Alawi. Sambil kita menyaksikan sekali lagi peluang kedua untuk pasukan Kelantan yang cuba disudahkan dan Syahrul diselamatkan oleh Sarbini Alawi setelah jaringan yang dilakukan tadi oleh pemain di bahagian midfieldnya, yaitu pemain di bahagian sayap Nurul Azmarwaya. Jadi Sobra mungkin ditukarkan. Sobra dikeluarkan. Ya, digantikan oleh Terengganu juga mengeluarkan Abdul Hadi Yahya dan memasukkan pemain nombor 23, yaitu Muhammad Zarif Hasna. Masuk 23 Muhammad Zarif. Oh, Zarif Hasna dia masuk. Zarif merupakan seorang pemain midfield. Jadi pertukaran kedua untuk Terengganu tidak mempunyai banyak masa lagi kerana mereka harus melakukan sesuatu untuk menyamakan kedudukan. Walaupun jam menunjukkan 91 minit, tetapi harus diingat tadi permainan dihentikan kira-kira 5 minit. Masih ada peluang lagi dengan tambahan masa ataupun masa kecederaan yang diberikan oleh pengadil. Mungkin mempunyai 7 atau 8 minit lagi. Terengganu coba untuk mengatur langkah sekarang ini menyamakan kedudukan. Tendangan percobaan untuk mereka. Mahdi Yusof sudah naik ke atas. Marzuki Yusof, maafkan saya, Marzuki Yusof sudah naik ke atas sekarang ini.
lagi pancaran laser menuju Joseph Kalangti. Bagaimana kali ini? Terkena palang gol, tandukan daripada Marzuki Yusof tadi cantik. Marzuki, dia paling tinggi, melonjak sedikit dia di udara. Sekali lagi ulang tayang dari Marzuki. Kena palang. Ya, Kelantan diselamatkan oleh palang. Tendangan sudut. Joseph Kalangti mencari Marzuki sekali lagi tadi. Keluarkan kali ini. Pasukan Terengganu terus mengatak di minit-minit akhir permainan ini. Seorang lagi pemain Kelantan terbaring. Saya rasa ini adalah teknik untuk melengah-lengahkan permainan. Mengganggu rentak permainan pasukan Terengganu. Joseph Kalangti, perhatikan di sini bagaimana tandukan melepasi jangkauan Khairul Fahmi, tetapi diselamatkan oleh palang gol. Syakir Kejang Otot dikeluarkan sekarang ini untuk diberikan rawatan di lapangan. Ada sesuatu yang dibicarakan oleh Manaf dan juga Nafiz Abdul Wahab. Pertukaran pemain nombor 5. Berapa lama masa lagi pemain masa? Karani Roza dibawa masuk. Jadi tidak ada pertukaran sebenarnya di bahagian posisi, karena Khairan juga adalah merupakan pemain di bahagian midfield. Ya. Midfield kepada midfield. Itu juga Rizal Fahmi tadi mengatakan sebelah Mariam. 4 minit masa tambahan. 4 minit masa tambahan diberikan bermana. 4 minit tadi diberikan tangguhan masa akibat dari perlawanan dihentikan pada menit ke-50, 52 tadi. Jadi sekarang mereka menjalani masa tambahan 4 minit sebelum menentukan apakah Kelantan mencipta sejarah baru memenangi Piala FA untuk kali pertama, atau Terengganu dapat menyamakan kedudukan mengajak bermain dalam masa tambahan sebagaimana 4 dari 5 perlawanan akhir yang berlangsung sebelum ini, yang kemudian disudahi dengan tendangan penalti. Yang paling gelisah Irfan Bakti, ya, yang mengarahkan pemain-pemain beliau untuk naik ke atas tadi apabila Terengganu menyerang. Ramsul ditolak oleh Norden Alias. Masa sekarang bersama pasukan Kelantan. Zubair peluang untuk lontaran bagi pasukan Kelantan. Ini ada Zubair Azmi, pemain muda. Nur Syahrul Ilan Talaha kehilangan bola. Daud Su bagi semula kepada Nur Syahrul. Dia kawal sekarang ini. Nur Syahrul masih lagi mengawal. Akhirnya ditolak di situ oleh pemain 16 Zubair Azmi, memberikan tendangan percuma kepada pasukan Kelantan di luar kotak penalti dalam waktu kecederaan. Tolakan dilakukan oleh Zubair. Jadi satu lagi set piece untuk pasukan Kelantan di luar kotak penalti. Ini wajah Zubair Azmi, pemain muda, cukup berpotensi. Nur Syahrul sekarang ini dengan bola. Kalau kita lihat Azbul ya, pemain-pemain Kelantan ni walaupun mereka asal dari Kelantan, kebanyakannya mereka bermain dengan tim luar. Sejak kebelakangan ini mereka kembali bermain untuk Kelantan, seperti Nur Syahrul sebelum ini bermain dengan My Team, Nurul Azwan bermain dengan UAFC, Dausu bermain dengan UAFC. Kebanyakan mereka bermain di luar. Tapi Nur Syahrul dari Terengganu. Ya. Tapi duduk di sempadan antara Kelantan dan Terengganu. Sempadan, tapi beliau lebih berminat bermain untuk Kelantan. Satu lagi tendangan percuma untuk pasukan Kelantan, masa untuk melengahkan masa. Ya, betul. Masa sekarang berpihak kepada pasukan Kelantan.
Tiga pemain berada di situ. Tidak Nur ada Azwan Roya. apa yang boleh dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Nur Syahrul. Lontaran untuk pasukan Terengganu. Tamparan yang dilakukan, Farisha menyelamatkan keadaan. Ramsul hantar ke depan terus. Bagaimana kali ini peluang untuk pasukan Terengganu? Akhirnya percaya. Oh, cantik jaringan yang dilakukan di situ. Abdul Manap Mamat menyamakan kedudukan di minit-minit akhir baru masa kedua, dan sudah pasti saya rasa perlawanan akan berlanjutan ke masa tambahan. Mamat menyamakan kedudukan 1-1. Pada waktu kecederaan, jaringan dilakukan minit ke-93 sebenarnya perlawanan. Kita perhatikan terupas yang baik. Manap terus. Tanjukan sendiri. Oh, gol sendiri dilakukan oleh Daudsu. Gol sendiri Daudsu menjadikan kedudukan 1-1. Tak percaya dia mengeluarkan bola. Tandukannya menggegar jaring sendiri. Daudsu. Kerana berada di belakangnya dua pemain pasukan Terengganu. Tidak dapat melakukan apa-apa kerana larian beliau telah menuju ke dalam pintu gol. Seripar ke bagi dia Tuan Agong. Cuba untuk menanduk bola itu keluar, tetapi malangnya masuk ke gawang sendiri. Jadi 1-1 kedudukan sekarang. Dan tamat paruh masa Tamat kedua. permainan sepenuhnya 90 minit. Bermakna Daudsu memberikan gol kepada Terengganu yang menjadikan masa tambahan terpaksa diadakan. Ya, benar. Satu permainan rancak. Satu Nampaknya kesudahan yang dramatik pada saya di akhir-akhir permainan ini, kerana ketidakpuas hati tak berputus asa pemain Terengganu yang menghasilkan gol tadi. Okey, sebelum masa tambahan kita berehat dulu seketiga.